Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kembali kita dalam slot bimbingan dan kaunseling bersama dengan Cikgu Nurhaiza Cikmat. Kali ini dengan topik berfikiran positif menggunakan kaedah skrip diri dan jurnal. Objektif bimbingan cikgu pada hari ini ialah mengetahui apakah dia pemikiran positif dan menggunakan kaedah skrip diri dan jurnal harian yang positif. Apakah itu pemikiran positif? Pemikiran positif ini adalah kebolehan individu untuk melihat sesuatu situasi dari sudut yang positif. Dan faedah pemikiran positif ini dapat mengawal dan menangani situasi secara positif dan membantu menangani tekanan dengan lebih berkesan. Bagi murid-murid yang telah pun menjawab inventory personality diri yang mendapat skor kritik diri yang sangat tinggi, maka intervensi yang akan cikgu ajarkan ini akan membantu anda untuk kekal ataupun meningkatkan positif diri. Cara kita berfikiran positif itu memerlukan pemerhatian yang positif terhadap perkara yang anda alami dalam kehidupan harian anda. Maknanya di sini, apa sahaja yang anda rasa, yang anda alami dalam kehidupan harian anda akan berfokuskan kepada bagaimanakah anda mentafsirkan situasi itu. Penting untuk kita mempelajari bagaimana berfikiran positif kerana daripada tafsiran anda akan menyebabkan perasaan anda positif, tindakan anda juga positif dan akan menghasilkan satu perkembangan diri dan motivasi diri yang bagus untuk kemajuan diri anda. Tetapi sebaliknya, jika anda mentafsirkan sesuatu situasi itu sebagai sesuatu yang negatif, maka ia akan memberikan kesan kepada perasaan anda dan menyebabkan anda bertingkah laku yang negatif yang boleh menyebabkan anda stres atau kemurungan yang boleh membinasakan psikososial anda. Jadi untuk skop kali ini, cikgu akan membimbing bagaimana teknik berfikiran positif, ya. Kerana apabila kita berkata kita mesti positif, tak ada apa saja masalah yang kita hadapi, kita mesti positif. Apabila kita rasa kita kecil hati atau kecewa dengan kehidupan kita, ini sebenarnya bukanlah sesuatu perkara yang mudah, ya. Kerana ia bergantung kepada bagaimana seseorang itu menyerap kata-kata yang diberikan dan dilemparkan kepadanya. Jadi pada hari ini, teknik berfikiran positif yang cikgu akan bimbing, kita akan menggunakan satu bentuk latihan skrip diri yang positif dan juga jurnal harian yang positif. Untuk slot yang seterusnya nanti, baru cikgu akan bimbing bagaimana kita membuang fikiran negatif itu dan menggantikannya dengan positif. Okey. Okey, untuk latihan skrip diri, kita akan berikan arahan, ya. Okey, cikgu akan berikan sekeping kertas untuk anda menyenaraikan sifat-sifat positif dalam diri anda. Anda perlu menyenaraikan perkara-perkara yang anda suka mengenai diri anda dan dapat anda lakukan dengan baik. Perkara-perkara ini anda perlu tulis kerana ia dapat menjelaskan kepada imej anda bahawa anda nampak apa yang anda tulis itu adalah sesuatu yang positif. Dan setelah itu, anda boleh tampal di tempat-tempat yang sesuai ataupun simpan di dalam diari harian anda. Okey, ini contohnya, ya. Skrip positif diri, cikgu buat dalam bentuk bubble macam ni. Ada 6, okey. Dan kemudian, cikgu akan minta, murid isikan tempat kosong skrip-skrip positif diri. Apa saja yang anda merasakan anda bagus, anda mahir, anda pandai terhadap sesuatu tugasan. Apa saja bakat, minat yang anda boleh buat, ya. Okey. Anda perlu isikan bubble ini. Cikgu bagi masa dalam masa 30 minit dan setelah siap kita akan teroka apakah dia positif-positif diri yang telah diteroka terhadap murid tersebut. Okey, ini adalah contoh, ya. Skrip positif yang telah siap.
skrip positif Nur Fazana, tulis nama anda dekat atas tu besar-besar supaya anda nampak ini adalah sikap positif diri anda dan bukannya sikap positif orang lain. Okey, contohnya Nur Fazana ni, dia tulis kat sini, pandai membuat kek. Okay, bila cikgu tanya kenapa anda kata anda pandai membuat kek? Sebab dia kata bila tiap kali buat kek, habis. Jadi sedap lah kan dia kata. Okey, cikgu terima. Pandai membuat kek. Okay. Suka membaca novel. Setiap kali keluar, berjalan dengan kawan, keluar dengan ibu bapa, mesti nak beli novel. Suka membantu adik. Sebab dia seorang kakak kan. Jadi dia kata memang dia selalulah kena membantu adik dia. Okay. Suka jimat duit. Kenapa jimat duit? Sebab tiap-tiap hari kalau dia pergi sekolah pun, dia kata dia mesti pastikan ada duit yang disimpan, baki untuk dia simpan di dalam tabung. Berdisiplin dalam menyiapkan tugasan. Dia kata selama ni memang belum lagi lah dia dapat kena denda ke sebab tak siap kerja sekolah. Okey. Apakah dia pula skrip positif diri anda? Ya, cuba anda duduk, bayangkan yang mana-mana yang membuatkan anda tersenyum, yang positif tu, itulah dia, ya, positif tentang diri anda. Okey. Kata-kata yang positif dari pemikiran yang positif, ya, bila anda dapat mengenal pasti apakah dia skrip positif diri anda, itu maksud anda dah tahu tentang diri anda sendiri. Dan ini akan mempengaruhi tingkah laku anda juga yang positif. Dan setelah itu, kita tampalkan di dalam bilik. Kenapa kita akan tampal? Supaya kita selalu nampak bahawa ada kebaikan yang positif dalam diri kita. Okey. Kaedah kedua, cikgu akan menggunakan jurnal harian. Okey, untuk jurnal harian tu, murid perlu menulis tingkah laku positif setiap hari dan menerima apa sahaja yang positif sebagai kebaikan walaupun anda rasa benda itu kecil. Okey, ini contoh ya, jurnal harian daripada hari Isnin hingga hari Ahad, dan cikgu dah tulis kat bawah tu, tulis satu perkara positif setiap hari. Okey, jurnal ni cikgu akan berikan. Okey, kamu boleh ambil draft ni dan cuba buat dalam masa 1 minggu. Okey. Setiap hari, bila dapat buat sesuatu yang positif, positif itu adalah sesuatu yang membina, yang menyebabkan anda gembira kerana dapat memberikan manfaat kepada diri anda atau memberikan manfaat pada orang lain, itu adalah perkara positif. Ya? Okey. Cikgu tunjuk contoh. Okey, ni jurnal harian Nur Fazana. Hari Isnin dia kata dia buat kuih keria untuk keluarga. Ya, sebab dia suka masak. Jadi dia pun cuba-cuba resepi, dia dapat buat dan semua orang gembira kan dapat makan kuih. Hari Selasa, dia dapat membantu adiknya menyiapkan tugasan sejarah. Dia jadi camera woman. Ambil rakaman untuk adik dia buat tugasan bercerita untuk projek sejarah. Okey. Hari Rabu, menyiapkan folio tugasan RBT-nya sendiri. Hari Khamis dapat menghabiskan bacaan 1 buku novel. Hari Jumaat membantu ibu di dapur. Hari Sabtu dia dapat membaca Al-Quran 5 muka surat. Dan hari Ahad dia bergotong royong mengemas rumah. Okey, untuk jurnal harian ni kan, apa yang perlu anda buat adalah setiap hari anda kena pasti apakah manfaat yang anda berikan kepada diri sendiri atau keluarga. Jangan rasa perkara-perkara itu adalah remeh ya. Seperti kadang-kadang anda kata membantu ibu di dapur, memanglah setiap hari kita bantu ibu di dapur, tetapi ia adalah satu perkara yang positif ya. Jadi anda boleh tulis di dalam jurnal harian anda untuk anda buktikan kepada diri sendiri bahawa ada perkara positif yang anda lakukan setiap hari. Apabila anda menulis setiap hari, maka berulang-ulang anda akan menyebut saya pandai, saya mahir, saya boleh, saya berjaya, sehingga menjadi kebiasaan dan ianya akan mengekalkan sifat positif anda. Ya, cuba anda tengok tadi kan. Okay, kesimpulannya, anggap kemajuan kecil sebagai satu langkah ke hadapan. Yakin dengan kata-kata semangat dan terima kesilapan sebagai peluang untuk belajar ya. Bukannya bila kita rasa kita dah tersilap, kita lagi membinasakan diri kita dengan tidak memaafkan diri kita dan sentiasa berfikiran negatif ya.
Fokus pada perkara yang anda mampu buat. Sekian saja dari cikgu. #hidupkan hari anda. Kita akan jumpa